Dalam agama Islam, I go back to Islam first ya. Okay, dalam agama Islam, dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam tidak akan diterima oleh Allah. Okey, kita bincang ya. Bincang. Kalau saya stop dekat sini, saya percaya sahabat-sahabat saya yang bukan beragama Islam susah nak terima ayat ini. Setuju? Kalau kita sebut satu-satunya agama di sisi Tuhan adalah Islam, susah nak terima. Mari kita bincang ayat tadi, apa maksud dia? The context. Okey, yang pertama sekali, satu-satunya agama. Agama tadi dalam Al-Quran disebut sebagai ad-din. Ad-din boleh bererti agama, ad-din juga boleh bererti cara hidup dan sistem hidup. Dan Islam artinya apa? Taat kepada perintah Tuhan. So satu-satunya agama, jangan baca agama, baca sebagai cara hidup. Satu-satunya cara hidup yang diterima oleh Tuhan adalah Islam. Apa arti Islam? Taat kepada perintah Tuhan. Dalam Ali Imran 85, kalau siapa-siapa memilih cara hidup selain daripada taat kepada perintah Tuhan, maka tidak akan diterima oleh Tuhan. Fair enough? The only way of life God accept is when you submit to the way of God. But today, I'm not going to tell you anything because this is your own journey. You have to think for yourself. Jangan biar orang lain mempengaruhi kita. Kita sendiri ada akal fikiran kan? Betul tak? Kita yang kena membezakan yang mana benar, yang mana salah. Dan kemudian bila kita kata kita buat program begini, sensitif ke tak sensitif? Sensitif. Rasa panas tak? Panas. Tapi saya tak tahu dia panas ni kerana perbincangan ataupun kerana aircon. Okey, saya tak tahu. Tadi rasa panas. Okey. Tak mudah nak cerita benda begini. Tetapi boleh ke kita elak daripada bercerita perkara ini? Tak dapat elak. Sebab dalam media sosial kita bercakap benda-benda macam ni kan? Betul ke tak betul? Masing-masing akan cerita pasal agama dia dan juga dia akan compare agama-agama orang lain. Ini berlaku dalam semua penganut agama. Agree with me? So it's very important hari ini kita boleh berbincang tentang agama tetapi dengan syarat. Berbincang cara matang, saling hormat, menghormati tanpa memaksa seseorang menerima apa pandangan kita. Fair enough? Fair. Am I being reasonable or not? Saya adil tak? Adil? Sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam, am I reasonable? So far okay? So far so good? So near so good? Kalau far dah bagus, what about near? Okay, Alhamdulillah. Okay, ada soalan lagi. Contoh Brosyah. Bila Brosyah dah masuk Islam, sekarang ni Brosyah ada terlibat dengan kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Okay. Kenapa kebanyakan orang, okay, soalan-soalan yang tadi saya tanya, kebanyakannya adalah soalan-soalan yang mungkin sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, mungkin dia akan fikir begitu bila dia dengar jawapan dan sebagainya. So saya hanya bukan mewakili yang beragama Islam, saya juga mewakili mereka untuk tanya soalan dekat Brosyah. Okey, sekarang contoh macam ni. Kenapa dekat Malaysia ramai sangat orang bila masuk Islam, dia masuk Islam tak apalah, biarlah dia sendiri masuk Islam. Kenapa dia nak buat semua orang jadi Islam ni? Apa masalah dia orang? Okey, apa pandangan Brosyah? Okey, yang pertama sekali, sebagai seorang Islam, kita kena berdakwah. Semua orang Islam perlu berdakwah. Menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk berdakwah. Biasa dengar tak perkataan dakwah? Dakwah bukan bererti convert orang lain masuk Islam. No. Dalam surah Baqarah, surah nombor 2, ayat 272, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud,
Bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang bagi hidayah pada siapa-siapa yang hendakinya. Saya sebagai seorang manusia, boleh ke saya convert orang lain masuk Islam? Tak boleh. So dakwah does not mean convert orang lain masuk Islam. Dakwah artinya apa? Antara maknanya mengajak, menjemput dan sebagainya, dan juga menyampaikan, menerangkan apa itu Islam. Okay, brothers and sisters, anda setuju tak kalau saya kata hari ini ada banyak ketegangan antara agama? Agree? Kita tak nak berpura-pura ya. Ada banyak ketegangan antara agama hari ini. Banyak ketegangan antara kaum. Yes or not? Kenapa berlaku benda ni? Pada saya, berlakunya benda ni kerana kita ada prasangka. Kita prejudis. Kita salah faham tentang orang lain. Kerana kita salah faham, prejudis, prasangka menyebabkan kita bertelingkah, berselisih pandangan antara satu sama lain. So, apakah cara terbaik untuk membetulkan salah faham? Menjelaskan. So, kita ambil kesempatan ini untuk menjelaskan apa itu ajaran agama Islam. But to be fair, sebagai orang Islam, kita pun kena belajar tentang agama lain. Reasonable or not? Tengok seperti mana kita nak orang bukan Islam memahami Islam. Sebagai orang Islam, kita pun kena memahami orang lain. Okey, sekarang kita cakap open, cakap terus terang. Sebagai orang Islam, kita nak orang menghormati kita sebagai Islam, betul? Tetapi ada tak kita menghormati penganut agama lain? Saya bagi contoh. Kita tahu orang yang beragama Hindu, termasuk segelintir orang Cina yang sembah pada Kuan Yin, tidak makan daging lembu. Tahu kan? Orang Hindu tak makan daging lembu. Orang India ni bila time makan, mereka pantang dengan satu benda. Kalau masa makan, mereka pantang jumpa kari. Kalau jumpa kari, dia akan tambah nasi awal-awal. Betul? Kalau tengah ambil nasi, kalau ada kari, tambah nasi awal-awal. Betul? Suka tak orang India makan kari? Suka tak? Saya tahulah, saya orang India. Clear tak? Sekarang ni kita ambil contoh. Saya ambil contoh. Orang Melayu, dia buat kenduri. Lepas tu dia ajak jiran-jiran dia yang non-Muslim pun datang sekali kenduri. Ataupun hari raya, ataupun jamuan. Lepas tu kawan-kawan non-Muslim katakan orang Hindu datang. Masa nak ambil nasi, bau kari. Sedap. Terus ambil nasi banyak-banyak. Bila nak ambil kari, rupanya kari daging lembu. Tak jadi ambil kari. Tak apalah, makan dengan sayur. Nak ambil sayur, sayur pun sudah campur dengan daging lembu. So last-last, makan nasi dengan belacan. Ada tak benda macam tu pernah berlaku? Ada? Yes, it happens. Tapi orang Hindu tadi ada tak buat muka dia masam ke apa-apa? Tak ada. Dia relax, dia makan. Kalau ada buah, dia makan buah. Yes or not? Tukar cerita. Kalau orang Melayu, orang Islam, pergi tempat non-Muslim, kawan non-Muslim, dia hidang semua makanan halal. Semua makanan halal. Boleh faham ke? Semuanya halal. Kemudian di tengah-tengah diletakkan baby babi barbecue. Babi panggang. Agak-agak apa akan jadi pada muka orang Islam tadi? Muka dia masam. Mulut dia muncung lebih panjang daripada cencurut. Dalam hati dia menyumpah-nyumpah. Celaka punya orang. Dah tahu kita tak boleh makan babi, hidang juga babi. Babi punya orang. Tetapi kalau ikut hukum syariat, makanan lain yang halal tadi, kita boleh makan tak? Boleh. Selagi mana ianya bersih, suci, halal. Tak ada masalah. Cuma kita yang tak lalu makan. Yes or not? Seperti mana kita nak orang hormat kita, kita pun kena belajar menghormati penganut agama lain. Macam kami, bila buat program dengan non-Muslim,
kami akan pastikan dalam semua menu tak ada langsung daging lembu. Dan ada disediakan makanan vegetarian. Sebab ada setengah orang yang vegetarian. Yes or not? Seperti mana, the way you want people to respect you, learn how to respect other people. So seperti mana saya nak orang jangan salah faham tentang agama Islam, seperti itu juga sebagai orang Islam, saya juga kena terbuka untuk mengetahui tentang agama orang lain. Reasonable ke tak reasonable? Am I fair or not fair? Fair? Okey, bila-bila saya tak adil, apa you all buat? Tegur.